Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ma'zuni fit ta'bir waj'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ij'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an, Allahumma zidna 'ilman nafi'an, Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa zidna fahman wa adlan wa adaba. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam berhormatnya kepada imam dan khatib dan bilal, dan salam hormatnya kepada kamakan-kamakan masjid di kampung Jelih ini. Selamat berhormatnya kepada kakak bapak dan kak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada saudara dan saudari yang menunggu-nunggukan saya pada malam ini. Saya ucap ribuan terima kasih kepada semua daripada pendengar-pendengar. Lagi pula saya tak lupanya daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang boleh mari pada malam ini, boleh mari kecek sepatah dua dengan adik kakak kampung di Kampung Jeliri ini. Kalau nak terimej kita hidup minta kepada Allah saat itu, banyak kali lah, sampai 2-3 kali sekali kantuk bila atau khotib dia tu. Jadi malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, boleh hamba mari juga pada malam ini, boleh mari cakap sepatah dua dengan adik kakak kampung sini. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam malam Sabtu dikatakan hari Jumaat, boleh kita mari muzakarah ataupun boleh kita mari nak kecek bersangkut dengan agama. Adapun bersangkut dengan agama Allah Subhanahu wa taala ialah bulan dikatakan bulan Rajab ataupun bulan Syaban. Yang kita duduk sekarang ini bulan Syaban, apa tu kita nak menuju kepada bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah ibu-ibu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita pada bulan ini, maka kita dekat-dekat nak masuk kepada bulan Ramadan. Maka Nabi SAW ada sebeda daripada satu hadisnya. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul walau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannu an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda. Nabi ada katanya daripada Sayyidina Abbas yang menceritakan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama dia Sayyidina Abbas kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah dengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda Nabi, "Lau ta'lamu ummati", jikalau mengetahuilah oleh umatku, kalau umatku saat itu kita tahu, kalau umatku saat itu dia mengerti ma fi Ramadan, yang tahu pakan barang yang ada di dalam bulan Ramadan saat itu, la ta'lamu la tamannau, nescaya bercita-cita lah oleh umatku ni, dia tahu betul dalam bulan Ramadan ni apa kelebihannya dan apa kejadiannya dan apa yang besar di dalam bulan Ramadan lagi. Kalau masanya seminggu lagi, Kama di umatku akan bercita-cita
dia saat itu akan kita nak jadi masa setahun tu boleh Ramadan semua. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Kenapa boleh umat saat itu bercita-cita di dalam masa setahun tu nak jadi Ramadan? Alam ini kata mula-mulanya boleh daripada boleh harap kita pilihnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Ramadan dikatakan bulan yang ke-9, yang 10 bulan Syawal, yang 11 Zulqa'dah, yang 12 Zulhijjah. Jadi di dalam masa sebulan itu dia bercita-citanya. Kita kata bulan Ramadan itu dalam setahun itu sekali kita menempuhi ataupun kita berjumpa ataupun kita menemui. Tapi bagi umat apabila ia tahu kelebihan yang ada di dalam Ramadan ini, maka dia tu bercita-cita minta oleh Allah Ta'ala jadi semua dalam masa setahun itu minta jadi Ramadan. Kenapa boleh dia bercita lagu tu? Kenapa dia boleh berharap lagu tu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Minta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu cita-cita dia saat itu daripada minta jadi bulan Ramadan. Yang katanya sebab di dalam bulan Ramadan ini ada apa dia nya? Di dalam bulan Ramadan ini yang katanya li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Karena bahwasanya di dalam bulan Ramadan ini ada apa dia? Ialah ada kebajikan dan kebaikan yang berikut. Dalam bulan Ramadan ini boleh kita tarawih, bulan Ramadan boleh tarawih 8 ataupun boleh kita tarawih 20 ataupun dalam bulan Ramadan boleh kita baca Quran. Di dalam bulan Ramadan saat ini juga boleh kita apa lagi? Yang boleh kita baca Quran, boleh kita semaya tarawih, boleh kita qiyamul lail, boleh kita semaya witir. Dalam sementara di dalam Ramadan boleh kita puasa. Kalau di dalam bulan lain tu tak tentak puasa, tak tentak cuma puasa sunat-sunat komik. Ini dah setiap hari Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh kita puasa. Dan setiap hari di dalam puasa saat ini kita baca Quran. Di dalam puasa saat ini kita semaya Jumaat. Di dalam puasa saat ini kita zikrillah. Noyak terbanyak sangat daripada amalan-amalan kebajikan-kebajikan yang Allah Ta'ala himpun dan Allah Ta'ala kumpul di dalam bulan Ramadan. Sebab tu Nabi kata sekira-kira kalau umat ni dia tahu kelebihan dan dia tahu kata Ramadan ni apa yang Allah Ta'ala sifat tahu, apa yang Allah Ta'ala tahu dalam Ramadan, maka nascaya umat dia bercita-cita lebih dalam masa setahun tu 12 bulan nak jadi Ramadan. Kenapa ibu bapa ini rahmati? Karena dalam Ramadan ni berhimpun ke pula segala kebajikan. Tengok dalam bulan ada puasa tak ada. Dalam bulan lagi ada untuk sebaca baca juga tapi baca tak sangatnya Di dalam bulan Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala taruhkan di dalam bulan ni sangat-sangatnya daripada kebajikan himpunnya semua kebajikan di dalam bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala kumpul segala daripada amalan-amalan kebajikannya. Semaya tarawih, daripada semaya witir, daripada doa kunut di 10 Ramadan. Di dalam Ramadan saat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu kita puasa bersahur waktu malam. Kamu dia bersahur saat itu dapat pahala puasa itu bangun malam. Kamu kita bangun malam saat itu dengan kita sobat bangun makan ni. Lagi buat kita makan sahur lepas pada satu guna semaya subuh. Dia mulai semaya tahajud. Ya semua ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tiba taruh di dalam bulan Ramadan. Bulan kita tak kata mana kan? Cuma sudah semaya isya kan? Kita bakar-bakar keliling rumah lah. Tapi di dalam bulan Ramadan saat itu kita tu lepas tarawih, lepas pada isya kita semaya tarawih dulu. Lepas daripada tarawih kita semayakan witir. Kalau dia di dalam selepah panggil nisfu Sya'ban, kita saat itu tahu dia kita semaya baca kunut kan. Lepas daripada tu kita beramai-ramai pula di masjid 10 hari saat ini kita beraktikaf. Ini dia kata li'annal hasanata fihi mujtami'atun.
kerana kebajikan yang adanya di dalam masa puasa bulan Ramadan saat itu, orang panggil sangat-sangat berhimpun oleh segala kebajikan-kebajikan. Dan pula di dalam bulan Ramadan ini wa-ta'atu maqbulatun, dan taat kita di dalam bulan Ramadan ni Allah Subhanahu wa taala terima. Wa bi molek berapa dan pula saudara dan saudari yang dirahmati Allah, disayang oleh Allah Taala, di dalam bulan Ramadan ni juga Allah Subhanahu wa taala terima kan kebajikan kita. Allah Subhanahu wa taala terima segala ketaatan kita. Allah Taala terima daripada segala kebajikan kita dan ketaatan di mana kita buat, maka Allah Subhanahu wa taala terima. Ini kita semaya, Allah Taala terima kalau kita ikhlas, dan pula kalau kita saling baca Quran, Allah Taala terima. Kalau kita zikrillah, Allah Ta'ala terima. Dengan sebab apa? Yang dengan sebab kita saat itu beramal dan beribadah di dalam bulan Ramadan. Pertama sekali, sebab apa umat saat itu Nabi kata, kalau umatku tahu kata Ramadan itu ada kelebihan, nescaya umatku bercita-cita nak wujud dalam masa sekarang itu nak wujud di Ramadan. Kerana apa? Karena Ramadan pada bulan Ramadan ini berhimpunnya oleh segala kebajikan dan pula di dalam Ramadan ini juga taat kita diterima oleh Allah. Siapa dia buat amalan diterima? Lepas puasa lagi bang. Kita boleh tahu amalan kita diterima ni, yang lepas dia kerjaya. Kalau nego dia kerjaya berapa? Kalau dia buat kebun dia kerjaya kebun. Kalau dia berjual dia kerjaya dalam jual dia. Sebab ada apa? Doa di dalam bulan Ramadan ini sangat-sangat penting. Sebabnya, apabila kita berdoa di dalam Ramadan, Allah Subhanahu wa taala saat itu dia sangat-sangat beri kepada hamba, yang itu dia sangat-sangat suka kepada hamba. Ketika hamba tu bangun qiyamul lail, hamba tu bangun tahajud di dalam bulan Ramadan, lepas tu dekat-dekat nak buka puasa tu dia sangat suka kepada orang yang berpuasa, mulut yang tu sangat-sangat berbau dia suka. Sebab tu berhimpun pada Ramadan ni orang panggil daripada kebajikan. Dan pula dalam Ramadan ini taat dia diterima. Wadda'awatu mustajabatun, dan doa-doa dia dalam bulan Ramadan ni sebab tu banyak doa. Jangan hidup edek sia-sia nak partai lah. Puasa kita bukan puasa pada lapar tu. Maknanya puasa berapa itu apa? Puasa mulut, puasa masalah mata, puasa masalah hidung, puasa masalah tangi, puasa masalah kaki. Bukan pokok kita dekat puasa bakal duk ripung tak pala gelap di batak bakal bincang tak hati tu. Tak hati. Mana puasa kita kalau kita bakal bincang duk tepi dalam tak pala gelap bakal bincang anak garu lalu si jompu tak melo. Kacau puasa kita. Ada dua puasa dua amal sini ni. Ada. Lepas tu dia puasa tu ngumpat boleh. Kenapa anak tu? Kalau kita puasa kita ni, kalau kita tu tak pataikan mulut, kita tak pataikan mata, kita tak pataikan tengok, asal takrif puasa tu maknanya al-imsaku anil muftirat. Ibu bapa yang ni kita menahankan diri kita, menahankan mulut kita daripada segala perkara yang membatalkan puasa kita. Apa makna kata perkara yang membatalkan puasa kita itu apa? Meroyak. Ini kita dekat dengan puasa nak pakai ni. Meroyak pakai zuhir dulu. Semua tu adalah panggil perkara yang membatalkan al-insan wa anil muftirat. Yakni kita kena menegak daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa perkara yang membatalkan puasa? Yakni idkhalu syai'in fil jawfi. Yakni kita memasukkan suatu perkara yakni di dalam rongga. Mana rongga? Mana lubang?
Ibu bapa yang dirahmati, saudara-saudari yang disayangi, mana kau rungka? Ini dia panggil rungka, ini rungka. Lubai, tempat lubai, hidung lubai, mulut dia panggil lubai, telinga dikata lubai, tubuh kita dikata lubai. Ini benar lubai. Jangan ini wazahir. Jadi mana kata orang panggil kita kena jagakan diri kita daripada memasukkan sesuatu pada fi jaufin, yakni pada rongga, pada lubai, yakni lubai hidung, dan pula lubai telinga, dan pula daripada tubuh kita, daripada masalah kita kata mulut kita. Ini yang apa? Sebab itu sebut dari kitab fiqh kan? Sebab itu kita sudah makan sahur. Tu ketika tamu azika imsak apa imsak berhenti kalau makan itu dia berhenti dah karena 15 minit 10 minit lagi itu orang nak bersyukur dah suruh berhenti suruh menehat suruh jaga waktu persiapan kalau kita sudah makan dah kita berhenti daripada makan, berhenti daripada minum. Tapi nak makan boleh lagi, tapi berhenti dia takut lagi. Jangan tidak ada kitab fiqh dalam I'anatul Talibin juzuk yang kedua. Bagi seorang saat itu kalau dia berpuasa, waktu malam selepas daripada dia makan sahur, maka wajib dia saat itu kena bergigi. Mana kata dia kena menyelati orang panggil, kena at-takhallula. Kena dia tu menyelak gigi, makna kena bergigi lepas pada dia sahur, belum daripada nak masuk kita tersebut dia kena menyelak gigi. Kenapa? Karena kalau dia tak menyelak gigi, bermakna kata makin yang tertinggal di telah-telah gigi, dia tertinggal di telah-telah musik. Apabila sehari kita rasa daripada daging, rasa daripada masing, ataupun kita makan air teh pada rasa manis, kalau makan gula rasa gula. Maka ketika ini, maka wajiblah kita kena menyelati. Karena apabila tertinggalkan diri kita, di mulut kita, kalau berasa akan benda-benda ni, kita nak tolak tali, nak mudah tali, ketika ini tak boleh kena menyelati. Kalau kita tak menyelati waktu malam, tapi kita berkelai aliyu, kalau rasa dengan makin ni daripada gula, daripada manis, daripada sayur, kalau kita berkelai aliyu, itu batal. Ingat tu ingat nak bayar apa dulu. Kena jaga. Jangan awak mudah-mudah nak puasa jadi saja rumah waktu yo. Kacau letih pagi yang pukul 4, pukul 4.30 tu, ada pukul 5 tu berhenti makan. Berhenti makan ke siapapun ni esok tu. Jadi apa je 13 jam lebih. Waktu 13 jam lebih kita berak daripada makan tak minum. Waktu kita berak saat itu nak jadi saja. Nak jadi apa? Kita tu pada lapar perut saja, kita nak sepadat. Jawab kata tak mati. Kalau kita nak sepadat, nak hilal daga, hilal lapar, nak boleh lapar dengan daga, jadi tak mati. Sebab tu kita kena jaga syarat-syarat dan rukun puasa kita, jaga daripada makan kita rasa diri kita. Itu masalah kita kena jaga. Lepas tu jangan masuk dah di dalam mulut kita daripada makan ni waktu siang. Lepas tu kalau berkomo, agak panggil bahasa Arab panggil mata. Apa mata? Berkomo ketika kita ambil asmaya. Komo tu pada kluk-kluk sikit ya. Jangan mubalarah. Apa mubalarah? Jangan berdoa. Kok hanya masuk dalam. Kalau kita mubalarah dia mata. Sekolah ni tak kena kosong tak kosong tu buat mampu ya le. Ni batal buat apa? Saudara saya batal kalau kita bersangat teh mubalarah pada muka berkomo ataupun mata boleh tapi sikit-sikit. Tak plok sikit koi. Nah, ada plok masuk. Tak apa pelapor kita ni tak ada lapor batal. Karena dia kita saat itu kena jaga masalah komo, kena jaga masalah istimsyak, masalah air hidung pun kena jaga. Lepas tu jaga tengok nak korek pun tak boleh nak ambil benda-benda korek sampai ke batin tu tak. Kalau dah keluar ni tak apa ni luar kata keluar, kata dalam kalau dah gaul luar tak apa. Jangan
puasa kita, yakni kita memasukkan sesuatu di dalam mulut ataupun dalam hidung ataupun di dalam telinga kita. Kemudiannya di dalam bulan puasa ini pertama sekali jumpa zikir yang banyak. Berhimpun Allah Ta'ala kumpul dengan terawih, Allah Ta'ala kumpul dengan berpuasa, Allah Ta'ala kumpul dengan kita sopan daripada lapar, daripada dahaga. Allah Ta'ala kumpul kebajikan boleh kita tarawih. Pada situ doa-doa kita diterima dan pula taat kita saat itu diterima oleh Allah, diperkenan oleh Allah. Nah, masalah taat kita Tuhan terima dan pula dakwah kita, doa-doa kita diperkenan oleh Allah. Wadzunubu maghfuratun, dan pula dosa-dosa kita itu diampunkan. Nah, siapa yang nak bimbing ampun dosa, kita kena puasa. Tapi puasa pun semaya nah. Ada juga sebasa tu puasa kita semaya. Tak ada tak tu. Dah puasa. Ramai kadang-kadang puasa lama ke sahur. Tapi pakai tujuh lebih, pakai jamak lebih, ngorek. Dan kadang-kadang subuh tidur, zuhur tidur, asar tidur, baru kat kau puasa. Dia pakai jamak lebih ketika dia puasa. Dia kata aduh di sisi dia jamak. Jangan cucuk semaya lebih. Nah, daripada subuh, zuhur, asar, pakai semaya ruak lalu ke capur lalu kan. Maka tiga ni tak boleh. Sebab tu bagi orang puasa tu, kalau misalnya puasa mulai puasa dengan ikhlas, dia jaga mulut dia tak kecek banyu. Dia jaga mata dia tak tengok belah dia, tak tengok orang telinga. Telinga dia tak dengar benda-benda dia. Maka selepas daripada puasa orang ini nampak bercahaya, nampak bersinar, nampak cerah muka dia. Amal dah balik supaya orang baru klik mata. Orang klik wah memerah dan klik wah hati ni kan. Karena dosa yang luruh. Dosa dia luruh ketika dia tawaf dan kilat. Dosa dia luruh ketika dia bergabah sopan meruah. Ketika dia buah hati itu dosa dia luruh. Nabi kata orang yang kerja umrah 7 kali ataupun orang kerjakan haji 1 kali, maka Allah Ta'ala ampun dosa dia supaya budak terlalu semula. Maka itu juga orang yang dalam Ramadan, jaga ibu bapa kita dekat-dekat Ramadan ni. Dekat dengan bulan Ramadan ni kita jaga benar-benar mulut kita jangan kecek sia-sia. Yang hidup ngumpat, oleh mereka ngumpat. Tahu tak kau ngumpat, oleh kata kau tapi masa sedap. Zikru ma zikru akhika bima yakra, yakni kita sebut perkara yang nas dalam kita tak kenal. Zikru akhika bima yakra, yakni kita sebutkan masalah perkara asal kita tak kenal. Faham tak? Tapi sedap nak jaga kepala orang ni sedap. Sedap. Nah, kecek awal sedap, nak kata apa sedap, nak lagi pula jatuh jauh sedap, pelaka orang nak wipal, sedap apa tu? Sedap sebab apa? Sebab setel dia sokong kita. Dah setel dia sokong kita, dia saat itu kan dia? Dia sokong nak kita tu jatuh di jalan-jalan tak mana. Supaya ni lah panggil dia gini je. Dah banyak dia gini aduk gini tu, dah banyak mana? Banyak belak-belak kita ni. Pelak-pelak ke mana? Pelak-pelak duk jadi tak tahu tu reno tempat-tempat tak kita di baju duk jadi dengan bini orang tu lagi duk jadi dengan bini orang buat tu. Bini orang duk jadi dengan tu lagi orang kurang. Apa dia nak fikir tentang semua? Paling kita dekat-dekat dengan bosor tu ni. Jadi kalau kita tu kalau tak ada memikir pak ni Allahu Akbar. Masya Allah lah kita ni. Dekat dengan bulan puasa kita kena bakat-bakat fikir benda tak molek kita tu kita boleh bawa kita Allah dah. Boleh tak tepi dah, boleh cabut kubik dah. Dan kalau kita nak Allah Subhanahu wa taala terima amalan seperti yang dikata wa ta'atu maqbulatun, taat bagi solat itu diterima oleh Allah, wa da'awatu mustajabah, dan pula doa-doa yang diperkenankan oleh Allah. Lagi pula masalahnya walaki pula waz-dzunubu maghfurah, dan dosa-dosa dia itu diterima kawan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu mushtaqatun lahum, syurga tu rindu kepada orang. Syurga tu panggil. Sebab itulah kalau kita tengok di dalam satu hadis lagi,
Bila kakak bapak tu bidadari hak wajib kita. Kalau mak gue tulis celak di antara dacur dia. Mak. Kalau Abdullah dia tulis Abdullah. Kalau Zakaria bidadari itu dia tulis Zakaria. Kalau Qasim bidadari itu ditulis dengan nama Qasim. Kalau misalnya Zaid dia tulis Zaid. Bidadari setiap-tiap kita ni Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manzilah. Bagi setiap orang-orang beriman ibu bapa, Allah Subhanahu wa taala jadikan dua tempat, manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Satu rumah, satu tempat yang ada di dalam syurga, dan satu tempat lagi Tuhan jadikan di dalam neraka. Supaya fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kumpulan itu di dalam syurga, dan satu kumpulan lagi Allah taala letak di dalam neraka. Kapan yang bagi kita setiap orang beriman ni Allah Ta'ala ada manzilan, dua tempat. Satu tempat, satu rumah ialah dalam syurga, dan satu tempat lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi dalam neraka. Kapan dia? Ni bagi kita semua ni minggu apa? Allah Ta'ala jadi kepada kita syurga, rumah di syurga pada, rumah kita di dalam neraka pada. Kamu yang bidadari ini dekat-dekat berkompak tu, ya Allah, kepala dia tengok mari pada alam dunia. Kalau mak tengok memang Allah, memang begitu sudah ini, tak ada dia mulai kuat. Kalau Allah pun tak Allah, dia tengok Allah, bela tak bangun lagi subuh-subuh, pos lewat semua kacau tu. Bidadari itu yang teriak, yang menangis kerana dia takut dia tak boleh berjumpa dengan kekasih dia, takut dia tak boleh berjumpa dengan kekasih dia dan buat sayangi. Apabila kalau kita tak boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, bidadari Allah Taala tulis nama kita tu, bidadari itu akan pergi kepada ahli syurga, akan masuk ahli syurga. Tu akan tanya ke dia mana? Kita lepas neraka, bidadari Allah tulis nama kita di antara dua dada. Maka bidadari ini Allah Ta'ala wih kepada orang yang beriman Allah. Orang panggil Tuhan wih hari wih kepada Allah. Itu jadi mana tu? Nah, misalnya kita boleh masuk syurga, syurga nak lakon, kita tanya syurga nak tak? No. Dia nak nyangka, tak ada no. Nyangka. Tapi sebut semayang kau tu. Sebut orang ceramah kau tu. Kadang-kadang ada ceramah dia kena. Dia sebut ceramah. Kawan kau tu. Kawan muda lama kita, tapi tua tu ngajar tapi pasal tak sebenarnya ano, dia ngajar takut gaji ke positif. Jadi kok tu. Takut ngajar takut gaji udah dia gaji udah takut tewang ke email seperti email pangkat ke aduh takut email pangkat ke kalau dipahami. Ini tanya siapa hatumu ke. Kalau tewah nanti ini tu muncul tewah mana, tewah masalah semaya ini hidup tewah maya rata. Timi tak rokok ya rokok dah, timi tak sujud ya sujud tewah nanti ini. Tak boleh betul. Sing tewah mari sedikit dulu timi tak mari tak apa. Tewah dalam masa Allah tak ada tu. Amalan tu timi tak ada rokok ya rokok, timi tak ada sujud ya sujud. Kau dibantah. Ada ataupun masalah tewah mari dulu pada timi nasi sedikit yang mangita, sapu sedikit, doa bersih sedikit, simpai kakak sedikit, simpai tak boleh ambil. Itu tak apa. Tewah saya tu tak apa. Ni, dari kata yang tewah timi tak ada rokok ya rokok lah. Bayar tengah lima tahun lepas tu dulu sombong nanti timi tak rokok rokok lah. Kalau ceng ke timi, jadi iman je. Batang kita tu. Nah, sebab tu kalau kita nak kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mendapat jalan ni dekat dengan puasa ni, bulan Ramadan ni, mari semaya kan. Mari semaya awal-awal waktu, waktu semaya saat itu jangan ikut motor lah. Jadi penting kita untuk tengok pak-pak kita. Kadang-kadang semaya terawih, misalnya 2 rakaat tu laki anu kena potong morek. Timi saya pulang terawih 2 rakaat dia bagi banget potong isya. Khani dia mungkin. Kadang-kadang kita waktu nak jadi kerana maya terawih mudah potong. Ada dia mau kata kalau tak potong saat itu tak sah maya sunat. Ini sudah dia tak sah maya sunat. Paham nak kaji potong di bulan Ramadan ni
Tidak ada bulan Ramadan, bulan kotor, bulan lain mana kotor. Bulan Ramadan semuanya terawih, penuh amal ibadah. Waktu nanti kotor semula, apa? Di dua kali nanti terawih tukar terawih dengan kotor. Pak kotor, tu dengan kotor semua. Terawih ini setengah sekali, ya. Terawih ini tak ada bulan lain daripada Ramadan, tak ada. Karena dia siapa dia buat terawih, siapa dia semaya terawih, Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia saat itu pahala yang sangat besar. Pasti yang tidak gaduh dengan kotor, ya gaduh dengan kotor isya, ya kotor warid dia, kotor tu kotor ni, itu silap kita silap. Di kotor bulan lain. Sebab bulan Ramadan waktu terawih ni bulan Ramadan. Pak misalnya malam ni kita tak ada terawih, Pak Isa kita nak kotor terawih, kita tak ada kotor, tak ada terawih. Misalnya malam ni aku lupa itu orang aku nak kotor terawih saya. Usalli sunnat tarawih rakaatain qada'an lillah. Ya jadi tarawih tak? Ulama kata tak jadi tarawih. Tarawih ini masalah waktu dia lepas isya tidak ada bulan Ramadan. Ya apa? Kadang-kadang kok kita isya tak mai di rumah. Mari masuk dalam masjid, semuanya tarawih lalu dah. Sah ke tak sah masalah tarawih dia? Jawab kata tarawih dia tidak sah. Kerana boleh kata tak sah dengan sebab dia tak ada dan semaya isya dan dia tak rida pada isya. Jawab apabila seorang yang tak semaya isya tak rida pada isya, waktu tarawih dia tak masuk. Kalau tak semaya isya pukul 10, tarawih tak masuk. Dia tak ada semaya isya pukul 11, tarawih dia tak masuk. Sebab orang panggil waktu tarawih ba'da salatil isya, yakni waktu tarawih yang ia jatuh selepas daripada isya. Jatuh selepas daripada isya. Supaya ni lagi katanya, muna semaya zuhur, lagi mana semaya pukul 11. Muka kepis kata kali tak sah dah rumah. Sebab waktu yang tak masuk kan. Ni boleh awal kan. Ada boleh mengaji kuat-kuat kan. Nyampai tak pukul 11 kita semua. Allahu Akbar. Orang aku dia tidur tanya kan apa? Nyampai pukul 10 tengah ni. Dia kata ke zuhur dah. Lepas tu tadi yang ismaya sah dah. Jawab tak sah. Sebab bukan waktu dia. Supaya juga pokok kita kadang-kadang lagi mari rumah tu tengok tarawih. Atas mai tarawih isya tak mai lagi. Sah tak tarawih ya? Jawab kata tak sah. Tiba apa tak sah? Sebab apa? Dia semaya tak masuk waktu. Sebab waktu tarawih yang selepas daripada isya. Supaya juga kita kata waktu apa? Dan waktu isya dan waktu tarawih selepas pada isya. Supaya juga semaya tahajud nak yang mana? Tahajud dengan qiyamul lail yang lain. Apa yang mana? Tahajud waktu dia ba'da naum. Salatul tahajud. Waktu tahajud ni ba'da naumi. Walau lahzatan. Mana waktu tahajud ialah selepas daripada tidur, walaupun ia tidak selesa boleh semaya tahajud. Qiyamul lail kafah tunggu semaya waktu malam. Ada kira dah semaya mutullah, semaya dapur witir, semaya sunat hajjah, semaya sunat taubah, tidak ada qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Yakni semaya yang jatuh pada waktu malam, pada jam 1, jam pukul 2, jam pukul 3, waktu dia tak panggil tahajud. Sebab dia tak ada tidur, dia tidak apa, dia jaga malam, tak ada tidur sikit apa. Waktu dia panggil semaya qiyamul lail. Dia tak panggil tahajud. Sebab tahajud dia kena jatuh sebab tidur. Noi sasa itu apa yang dirahmati. Waktu masalah Ramadan, semaya tarawih, dia tak ada pada bulan lah. Supaya kita kata, dia tak ada baikillah di negeri. Supaya kata baikillah, hak nak tawah ni urat Kaabah dan orang mukawah. Sampai tawah. Kita buat Kaabah ni, kita tawah lagu kita. Kita tak tahu kita Mekah. Aku tawah muka dah buat Kaabah ilmu. Kaabah ni tak ada berbila-bila. Al-Ka'batu ghairu muta'addid. Kaabah itu yang tidak berbilang-bilang. Pakai Kaabah ni ada sebutir yang di muka. Sebab tu nak ukur tak ada ukur ni lah, nak ukur di muka ya. Kalau nak ukur rumah lerak tak boleh. Nak tahu baginda boleh tak boleh. Baginda satu. So yang akan panggil Qiblatul Muslimin wahidatun. Kiblat tempat kita berada di dalam semaya ialah so. Mana ialah di Makkah Al-Mukarramah. Allah wahidun.
Al-Quran wahidun, Asy-Syamsu wahidun, wal qamaru wahidun. Baitullah dan pula masalah Ka'bah bersatu, dan pula Allah Ta'ala bersatu, bulan satu, matahari satu. Semua ukara-ukara ini yang tunjuk di atas wahdaniyah Allah Ta'ala. Tunjuk di atas sada. Tengok Quran putih ya. Pada waktu Quran banyak putih di dalam sejid. Aku bilang ni masalah Quran itu asalnya suatu ya. Kalau Allah tu daripada alif lam mim sampai qul a'udzu birabbil nas suatu ya. Tapi bila ni disebut apa? Kita ke tu bila ni ada Quran waktu lah banyak. Ini dalil yang tunjuk di atas kata Allah Subhanahu wa taala satu dan so saja. Nah, kemudian di dalam bulan puasa ini Allah Taala beri kitanya, maka dia Nabi kata kalau bulan puasa ni umatku tahu kata dalam bulan puasa ni kelebihannya amat-amat besar daripada berhimpunnya kebajikan, daripada taat diterima oleh Allah, doa dia dikabul dan diperkenan oleh Allah, dan dosa yang diampunkan oleh Allah, dan pula surga saat itu kita kepada dia. Kita panggil kita lama kita bila ni hamba Allah Ta'ala nak masuk dalam kuning. Aku rasa lama sangat ni, rasa lama sangat, rasa betah sangat. Syurga duk panggil kita rasa itu masuknya kepada dia. Dan daripada satu lagi yang kita nak ceritanya masalahnya dah daripada Ja'far Al-Kabir annahu qala yaqulu Dawud al-Qan ghalabani an-nawm fi awal lailatin min Ramadan. Ini daripada Hafaz Al-Kabir. Dia katanya berkatalah boleh dapat dapat katalah ghalabani an-nawm. Allah memperniatkan aku boleh tidur mengatur sangat malam. Mengatur pokok kita lah malam ni bulan Ramadan ni mengatur sangat ni. Gak kuali aku ni masa muak sangat, masa pengarang sangat malam ni. Kata dapat ia katanya ghalabani an-nawm. Telah membenang akan jago boleh tidur, yakni masa mengatur sangatnya fi awal lailatin min Ramadan. Pada awal-awal daripada bulan Ramadan pun mengatur. Terawih pun muak lah. Kadang-kadang teknik assalamualaikum dia tak habis alai. Tak dulu oleh rumahnya. Kadang-kadang teknik baca panjang untuk menyinguk kau. Menyinguk kau. Tak? Kalau dia tu pernah. Kata Dawud ia katanya Ismail mula-mula daripada bulan Ramadan saat aku sangat mengantuk. Membenih akan aku mengantuk. Fara'aitul jannata. Aku nampak akan syurga. Dalam ngantuk putus sedih-sedih itu nampak syurga. Ada aku nampak syurga pada faja'anni jalisun ala syaddi nahar. Ini kata Dr. Ianu saat itu malam mula-mula daripada bulan Ramadan. Aku saat itu membenang akan daku boleh mengantuk. Mana kata selain aku saat ini. Ada apabila selain aku saat ini kau mengantuk pada tidak? Duduk mari aku mengantuk, lagi pula membenang akan aku boleh mengantuk. Tiba-tiba aku seling, di celah-celah di awal-awal bulan Ramadan. Pokok kita ni lah, ngantuk tu akhirnya menangis kuat. Malam kangen itu ketika terawih, ngantuk menguat. Patut dapat dia kata aku boleh dengar. Apa boleh dengar? Aku nampak syurga. Nampak syurga tak lupa nasi ni. Syurga cumi, berapa syurga ni Allahu Akbar. Cumi sangat. Cumi sangat mana syurga ni? Yang cumi Allah ya mengilah mak daripada mata Yaqub, daripada mata Zakaria, daripada mata Khairul. Macam-macam didik dia. Kalau nak syurga, nak? Nak syurga? Nak syurga. Aku nampak syurga. Faka'anni jalisun ala syakki na'ari min durri wa yaqub. Dan seolah-olah katanya dapat aku saat itu di atas tepi sungai. Duduk di atas tepi sungai daripada permata dan pula daripada mata Yaqub. Apa Yaqub? Yang mata dirimu. Jadi aku disalah mimpi tidur tu aku duduk di dalam syurga. Lepas pada aku duduk dalam syurga tu seolah-olah aku duduk di tepi sungai. Karena di tepi sungai saat itu daripada permata, lagi pula daripada permata saat itu, lagi pula mata Yaqub.
ka'annahunna syamsu min nuri wajhihinna. Jadi malam mula-mula katanya Daktari, aku sakit penikkan aku oleh nyong ngatuk, aku sakit itu sangat-sangatnya. Nah, masalah nyong ngatuk sakit itu aku pergi tidur. Apabila aku tidur, seolah-olah aku sakit tidur di atas tebing sungai daripada permata yang dibuat di tepi sungai, daripada permata lagi pula daripada yakut. Nah, patut aku pun nampak tiga itu daripada bidai-bidai. Idra'aitu jawaril jannah, aku pergi tengokkan masalah bidadari. Nampak bidadari saat itu deh. Ka'annahunna syamsu, seolah-olah bidadari itu daripada matahari. Dia seolah-olahnya matahari. Min nuri wajhihinna, daripada cahaya muka. Ini seolah muka dia jelak nak. Cuba. Dah kira saat itu deh. Daripada seolah-olah dia tu serupa dengan matahari di segi apa? Yakni di segi cerah muka dia tu seolah-olah matahari dia. Fakultu, maka aku pun berkata, ini katanya Daktari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengok bidadari muka dia cerah, nak itu serupa dengan matahari. Maka aku pun kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tengok muka bidadari seolah nampaknya serupa matahari. Tengok cerahnya, gilahnya, berkilatnya muka bidadari saat itu seolah-olahnya cahaya matahari. Maka aku pun kata Daktari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Kama dikata bidadari, fakulna, kata bidadari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila Daktari itu ditengok nampak deh, oh syurga Masya Allah deh. Tidak ada syurga saat ini nampak bidadari. Maka bidadari muka dia tu serupa dengan matahari juga, wajahnya kuatnya deh, cahaya di muka dia. Maka bahasa pelatnya Daktari kata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tengok belajar pula pada awak bidadari pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah deh. Kalau ini bidadari kata, nahnu lil hamidin as-saimin ar-raki'in as-sajidin fi syahri Ramadan. Ini kata bidadari, kami semua hak muka cerahnya macam matahari. Kami ini bagi orang-orang yang terpuji bagi Allah. Aku ni daripada orang-orang yang puji kepada Allah. Lagi pula aku ni as-saimin, orang yang berpuasa. Lagi pula ar-raki'in, aku saat itu bagi orang-orang yang pujikan. Bidadari kata ni, aku hak muka macam matahari. Hak mu tengok ni Daktari, muka aku cerah dan pula jilah dan pula cuaca cerah yang bersinar panas ni. Aku ni Allah Ta'ala sedia bagi siapa? Yang kata lil hamidin, bagi orang yang memuji mereka itu bagi Allah. Sebab tu kalau kita boleh dapat segala, kita kena puji alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab tu orang-orang yang mari kita dia sakit, dia kapur ini, dia jaga mau selesai, dia kata mengatalah alhamdulillah ni kan. Sebab tu kalau kita jaya gapo-gapo, tak kira lah kerja kita ataupun daripada masalah urusan kita, daripada masalah agama ke dunia, maka kita ucaplah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ni kali. Karena bidadari hak Daktari nampak sini, Allah Subhanahu wa taala cetek bagi orang-orang yang memuji dia Allah. Dia dapat kata alhamdulillah. Mulut dia tak lucu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bidadari hak muka dia ka'annahunna syamsu, seolah-olah mereka itu daripada matahari, seolahnya cahaya muka seolah
rahmatnya fi syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Habis jalan ini Allah Taala jadi bagi orang yang puji ke Allah, bagi orang yang berpuasa dengan Allah, bagi orang yang rukuk dan sujud di dalam bulan Ramadan. Walidza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Syurga tu panggil saat itu kepada 40. Syurga saat itu Allah Taala buka saat itu kepada 40. Dan pula bidadari yang Allah Taala jadah itu bagi orang yang berpuji kepada Allah di dalam Ramadan, dan orang yang berpuasa di dalam Ramadan, orang yang berrukuk dengan Allah Taala dalam bulan Ramadan, dan orang yang sujud di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala jadah wa persiapan dia yang daripada bidadari yang curahnya muka semacam matahari. Waktu Allah Taala saat itu doa katanya, dan Nabi katanya, syurga ada kita syurga ada lama, syurga ada rindu ibu bapa yang kepada 40. Mana 40 ni? Yang pertama talil Quran, orang baca Quran. Ada di dalam bulan Ramadan dia baca Quran. Baca Quran tak berhenti. Dia baca Quran sama bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ada pun dia baca ke surah lain bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dia baca Quran sama. Maka syurga dok lama, dok rindu, dok memanggilnya kepada 40 ni. Mana pula yang pertama talil Quran, orang yang dok bacakan Al-Quran. Ini Allah Taala katanya syurga dok lama ni. Mula-mula orang baca Quran. Wa hafizil lisan, ulun ni yang kedua ialah orang yang jaga lidah. Jaga lidah tak kecek benda sia-sia apa. Dia tak kecek benda sia-sia, dia tak kecek benda hak jadi apa, dia tak kecek benda lalu. Ini payah kalau kita nak jaga ibu apa benda ni. Ya benda ni dia payah kalau kita nak jaga lidah kita daripada tak mengumpat, tak kata orang dia susah. Susah sangat-sangat. Dan sebab apa yang ganggu ni, ganggu ni dapat pahala kalau kita boleh teherkan diri kita daripada jaga benda ni. Makna kata syurga tu dia panggil kita. Orang yang boleh jagakan lidah, boleh jagakan masalah lidah daripada masalah kecek benda apa-apa, benda sia-sia, maka lidah dia boleh jaga, maka Allah Subhanahu wa taala dan syurga dia panggil. Dan yang keempatnya wa mat'amis jai'an wa mut'imil ji'an, dan dia memakai kepada orang lapar. Misalnya dia puasa, sebab tu kalau kita tengok dia puasa ni, masa kita duduk di luar negeri ni, harap dia tiada satu bilik. Dia tiada satu bilik. Ayat tu ayat pusing. Dia tiada satu bilik besar, dia tiada satu bilik besar saat itu. Ayat tu untuk nak bagi kepada siapa ya? Yang ni nak bagi kepada orang-orang yang lapar. Siapa dia yang lapar? Orang yang berpuasa tu lapar. Sebab dia daripada suhu lagi sampai kepada waktu terjadi, waktu jatuh matahari dia lapar. Maka orang yang beri makan kepada orang yang sangat lapar dengan sebab dia tu berpuasa, maka ketika tu Allah Taala panggil juga syurga tu lama juga suruh masuk di dalam dia. Yani orang yang makan kepada orang yang lapar. Dan pula was-shaimina fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Nah, 40 ini syurga tu rindu. Mana syurga tu rindu? Yang pertamanya orang baca Quran, yang keduanya orang yang boleh jagakan lidah, yang ketiga orang yang makan pada orang lapar, orang fakir, orang miskin, tak ada macam ni. Budak-budak anak
dirahmati. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Orang yang puasa di dalam bulan Ramadan. Apabila dia puasa di dalam bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala saat itu bukakan pintu syurga bagi dia, dan pula syurga saat itu akan memanggilkan dia, dan syurga saat itu akan berikan apa dia, istimewakan untuk dia. Syurga kata aku saat ini akan terbuka dan aku akan memanggil orang yang ada benar-benar di sini. Itu apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam bulan puasa kita tidak amanah kata kita saat itu deh jaga kuat sangat daripada puasa kita jaga. Karena dalam bulan Ramadan saat ini kali kita muncul dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala beri kita saat ini juga yang diharam daripada api neraka. Karena kalau umat ditahu kelebihan daripada bulan Ramadan, maka nascaya umat dia kita dalam masa sekarang nawi di Ramadan. Kemudian daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala wasana Anas berkata, annahu wasana Nabi qasada man hadara majlisan ilmi fi Ramadan kataba Allah lahu bi kulli qadamin ibadat sanatin. Ni kita duduk di dalam majlis ilmu, lagi pula kita dekat-dekat dengan bulan Ramadan. Nabi katanya apa? Man hadar, siapa yang hadir di dalam majlis ilmu di dalam bulan Ramadan. Misalnya dalam bulan Ramadan lagi datang, kita sani buat majlis halqah adalah ngaji ataupun adalah baca Quran ataupun majlis belajar ilmu di dalam bulan puasa ataupun dalam bulan Ramadan semacamlah. Macam lagi kalau kita main dengan orang ceramah, main dengan orang mengajar, macam ini adalah masjid yang letak ini. Puasa lama, kadang-kadang puasa tenang, dan betul dan sejuk itu semua dia puasa kata, dekat, puasa lenguh, puasa emak, puasa sakit kepala, puasanya panas, lakanya dan orang di masjid. Cuba kita doa, kita dia tak puasa apa. Dia dah sedih panas, panas lakanya, dan puasa panas lakanya. Lama puasa lenguh ni. Hidup luar tiga dia tak rolak dah. Dia oleh sejak ni setiap apa setiap ni masa cakap tak lupa masuk ni. Kenapa? Saya tak kena. Saya yang terki. Saya yang kata buat ni oleh sesuka Tuhan. Aku tahu ni. Paling lebih lagi semua daripada binatang, semua daripada arasy ilahi, semua daripada lauhil mahfuz, semua daripada kursi Allah, dia bertepik dengan Allah Ta'ala. Kalau muncul nak datang bulan Ramadan, tapi setan tak muncul. Oh, kakak semua buat di bulan Ramadan ramai pada betul lah Nabi katanya, Allah yang datang Ramadan, kalau umat tu jika kita yang tahu, ya kita harus tahu di Ramadan. Kerana apa? Kerana di dalam Ramadan tu banyak amalan-amalan yang digugurkan oleh Allah. Mana tak ada boleh kemana? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tak ada kemana. Umat Nabi Musa ada Lailatul Qadar? Tak ada. Umat Nabi Isa ada Lailatul Qadar? Tak ada. Umat Nabi Ibrahim ada Lailatul Qadar? Tak ada. Lailatul Qadar ini yang Tuhan sifat taruh, yang Tuhan taruh kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Patu umat Nabi ini Tuhan taruh mana? Taruh di bulan Ramadan. Sebab tu kalau kita Ramadan tu Allahu Akbar, kita rasa malam. Saya tak berlaku, dia kelakar dulu. Dia ada Ramadan, dalam Ramadan Tuhan taruh Lailatul Qadar. Siapa dia beramal di dalam malam Lailatul Qadar, dia dapat amalan dia seolah-olahnya 1000 bulan. Kapan ni kali kira 1000 bulan ni 82 tahun. Buat amalan semalam 82 tahun. Pasal dia tak berhenti waktu. Dia tengok luar ke apa ni dengan kau ngajar bodoh. Asal kat sebab aku tak bodoh pada dengan kau suleku. Sebab tu dengan ngajar yang masuk sagak. Ngajar tu semana ngomong lah. Dan ngerti buat ngerti kita hidup nanti. Oh, jadi minum ripang ke lah.
panjang ni mah. Untuk malam sikit ada doa panjang sangat Allah. Katanya panjang. Tanya boleh jalan hari. Hak ni nak yang kata benda hak pesen kita kena fikir. Benda yang pesen kita kena renung. Kenapa? Benda pahala dia benar. Benda pahala dia susah. Benda pahala dia pahal. Ya pahal jangan kalau dia kita kampung di negeri dulu ke sekarang ni kita lagi. Tapi orang mana tengok apa jokong ni. Hak boleh tu dah sedih tu luar agama kita sokong dia. Tapi tu dalam tak boleh kalau bulung-bulung pun tak boleh. Tak boleh nak bulung dah sedih kakak tu nah. Nak luas dak bulung sikit dengan kata boleh kecil buah dan dia di kawasan kecil ni. Bahawa duduk dalam ni boleh kalau penuh. Setel anak penuh. Setel teki penuh. Pada dua apa boleh tipu rasa. Dia duduk rokok dah boleh. Dia duduk buah boleh masuk tidak dia orang kecil lain. Ni bukan kata nak takik dah ni. Ayat kata nak pahal. Tapi dalam benda pahal ni ia akan kelebihan. Cuba kita tengok batai wali kedua sepahai-pahai batai wali ada penawar di dalamnya. Tapi semanis-manis daripada menisai madu, menjangan bersedak kata latu tak ada itu. Apapun ngaji dia pahal. Tapi ngaji dengan ceramah dia pahal. Tapi dalam pahal ni ia ada kelebihan. Apa kelebihan? Yakni kita niat rumah saat ni main ngaji. Tuhan ampun dosa kita. Setiap dakah dia ampun dosa, setiap dakah dia angkat kau. Tuhan wipala setiap dakah dia angkat kerja kita. Itu betul ke? Itu betul. Tapi kalau tamu muka Allah Akbar. Apa nak cerita nak kesehatan ni kan? Satu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita ni kita sungguh tapi nak bingung ngatur. Ngatur kita ada Allah. Nah, yang ngaji pasal dia patut dia nak tahu mana kau ngaji. Nak dia nak tahu makai pati balik ini masuk panjang masuk. Supaya tu tak ada tanda kelanti dah. Tuak pa. Ayo, nak dia letak tu. Supaya kita ambil bergerak dan leda dan buyuk. Patu basuh-basuhnya lekat boleh. Tapi nak buat ilmu di dalam kepala, di dalam hati dia susah. Ayo. Satu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah dia tumpul daripada rumah di Madinah dia tepi Munafik. Patut dia lagi semaya Jumaat di masjid waktu subuh. Karena dia pote sete tipu kita semua. Sete wa upo kedua. Wa upo kedua. Wa upo ke ano? Wa upo kedua ya kali lagi mana ni? Aku lagi semaya subuh di muka Rasulullah. Ya kata pergi Rasulullah maya sudah dah ya dah. Semua kan? Semua kerja kebang tema dalam putih ni. Kadang-kadang dia wak kami dalam dia betul. Kadang-kadang jangan mesti mati. Jangan cuma nak kisah enggak. Jangan kisah waktu, kisah pokok apa ke. Jangan kisah pegang apa tu, kisah sodong ke. Ya kan dia jangan semua. Ada bego gitu. Jangan di tempat dia ada juga. Jangan kisah pokok apa tu, si pokok mana tu. Nak kata apa? Nak kata dia masuk ke yang ada. Ada yang punya lugu betul. Ada yang mana nak pokok dia masuk ke cek dia. Seperti nak tulis waktu. Sebab kau tinggal tulis waktu. Sebab dia pokok main dia ada. Mata kita tengok jauh. Beripil dia ada. Wah kita tulis. Kami tengok ni. Supaya ini ada kita. Kita tulis ni. Tulis. Supaya kita tak. Sebenarnya tak. Tengok dia tulis. Kalau tak tulis waktu ni. Tulis waktu. Kamu dia kau setel saat itu nak nyari kan di Maripah saat itu bodoh semaya di Madinah. Nak semaya di Port lagi. Bodoh semaya di Allah nak wangi setel saat itu aku pula ke dua tahun lagi kan ada ini. Ada tak pula ke semaya ya dah dua ya pergi orang semaya sudah dah di Madinah nang kali Rasulullah. Ali pun ali yang dua kali tiga masa sok ya pun dah sudah semua ni. Mai mo dengan sudah semua ni Rasulullah pergi masa awal
semaya ni bahasa pokok teh dah ni. Pokok kita tu nego ayat ni kelak ya aduh aduh. Contoh ni ada otak tinggal nak lego dah tadi dengan ceramah malam pokok dia. Saya dari Allah dengan bahasa dengan buka-buka ya, buka-bukanya kisah. Hari yang tiga ahli pusat ni tu nak semaya. Apabila nak semaya saat itu dah. Apabila nak semaya saat ni siap dah nak poin ini dah. Kama dia ahli saat itu pun dah. Hari yang tiga pun nak semaya saat ni dah. Dia saat itu ya tahu dah kata riset dan tipu dia. Dia nak disedih spesial nak tali dengan poin ini. Amin. Ada kamalia nyokna, lepas. Ada kamalia yo saat itu pun nak tumpah kepada umur yang tiada dengan jiran nak buka. Nanti kalau kata dua ni main goyak pula kata nyo semaya mana ni Rasulullah sudah semaya. Aku nak nanti pula buka. Oh tiga tu saat itu dah. Ali pun tumpah daripada umur nak semaya subuh di masjid. Mari kata hotel saat ni buat rupa ke dua pula. Ia katanya, Ali nak pergi ke mana Ali? Nak pergi semaya. Ia kata, nak pergi semaya. Orang sudah tak? Sudah pun sudah. Wah, Ali. Orang pergi ke apa? Bekas itu. Ikangan Ali. Ambok. Dek. Sudah main. Sudah. Apa? Bukan pengang Ali. Bukan hotel Ali. Setel Ali. Bekas Ali. Ikangan Ali. Dia tamat di satu tempat. Apabila Ali itu tamat dan syaitan dan iblis saat itu, hingga syaitan tamat syaitan saat ini, buat di Madinah bakal masuk sendiri pun. Tino kata saat ini bakal masuk masjid api weh. Bakal masuk masjid api. Lupa api anak-anak yang halu-halu ada pek apa lupa api. Duk teriak kuang 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 kawasan mana. Abek teh ada tipu kita, ada tipu saya Ali tak ada. Ali tu tampak berkah di satu tempat, maka kamalia oleh Madinah daripada para buat dan daripada laki-laki saling tunda, maka masuk sedikit. Masuk sedikit saling duduk, mari masuk sedikit, tiba-tiba lupa ni anak-anak rumah saling pakak lupa anak tadi pakak mari duduk sedikit. Kita ni sama lah. Siapa dan pula masuk lingkungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Rasulullah, hari ini orang saya tak ada padu kerja, tak ada padu ke anak duk lapar pek, tak ada siapa yang padu. Masuk setiap hari. Kok mana? Bunyi-bunyi katanya nantinya tidak setek tamat di satu tempat. Sebab tu orang sana tak ada fikir dah dunia, tak ada dunia, tak ada nak dunia, tak ada awak kebun tanah pun tak ada. Nak sedih selawat mak ibadat lagi ke akhirat semata-mata. Lepas tu Rasulullah pun panggil Nabi mari. Panggil Nabi mari. Rasulullah pun panggil Sayyidina Ali mari. Ya Ali mari kau Ustaz. Sebenarnya ni masalah mengikat setan. Tak ikat kan Rasulullah tipu kawin 3 pagi dah ya kata. Kawin lagi mari sedikit dia kata di rumah gas mari sudah dah. Nak hari aku pun sedih dia kata, ambil ke setan aku berkah kami, aku tambah di satu tempat. Ni puncanya. Bapak kita kalau Tuhan saat itu ada punggah orang tidak setan harus tepatnya yang dengar sikit. Lepas tu nafsu ada sakit. Sebab tu dalam puasa tu kalau kita tak ada kuat sangat setan punya tamat setan saat itu dibelenggukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang iman, orang yang kuat iman, dia tak ada kuasa juga lah untuk dia nak bertawaf, untuk dia nak beribadat kepada Allah. Dia kuasa tenang, kuasa mudah di atas keadaan dia nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab apa? Dengan sebab ketika itu setan itu ditamatkan oleh Allah Taala di bulan Ramadan. Pasal apa sih kamu bosor lagi, tamu semanja tu ayo tu. Tapi ayo sebab belum ada puasa, dia nak kesalah tu. Biasa tak ada semaya, biasa tak ada puasa, biasa tak ada zikir. Dia tapi ayo orang tu. Dia matai, kau mana apa? Masalah orang ni dia suka dulu tinggal puasa tak puasa. Bapak kalau setel kata Nabi royak kata tamat dulu. Tapi nak yang kata dia turut tapi dia nafsu dia nak sandan dia tu.
Sangka dia tu, yang lebih salah ni tak laku kayak kita ni. Deh, patut kata-kata dia lah bahasa dia nak duit kagak kan. Dia punya teman-teman gaji dari bisa. Ni kan? Mau patut dia tu dah dia pikir mata gaji, tengok mata gaji bisa lagi ni. Yang bisa kan? Tengok, tapi itu mata gaji di tempat ulang. Oh ni tengok mata bisa lagi. Kaje kalau tergaji, hai tak kaje. Mau kena kita mau kena dibakar api, mau kena katok kamu jangan. Lepas jangan kamu kena bakar api. Baru jadi bisa. Kalau yang aja bukan pikir pakai ni gaji diberi. Kalau itu pun betul lah kadang-kadang kena katok gitu duit kagak. Sebab tu apa-apa menunjuk ngajar. Sebab tu kadang-kadang orang malah dengan sebab apa tak keku. Dia bukan apa tak. Bapak kami kita sudah bakal keluar aman kata kita tu siapa dia tipu kita. Sete tipu kita, sete tu kakak kita, sete tu sewi kita semai, sete tu sewi kita masuk sedih, sete tak mau kita poso. Sebab apa? Sebab sete tu kali. Patut siapa dia nak kita tu apa? Siapa dia nak kita tu sudah? Ulama-ulama dan para guru kita nak kita tu sudah kepada masalah ni. Sebab itulah kita di dalam bulan Ramadan, ibu-ibu dah lapor semua dah. Kalau kita jangan lupa sangat. Bulan ni bulan Ramadan lagi kata pahala banyak. Kalau ni pahala banyak, patut doa kita diterima oleh Allah, patut masalah doa kita diperkenankan, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Lepas pada tunya Allah Taala saat itu dah ampun dosa-dosa kita. Patut kata daripada Nabi lagi siapa dia yang hadir majlis, hadir dalam puasa majlis ilmu. Kataballahu Ta'ala lahu bi kulli qalamin ibadat sanatin. Tuhan boleh bagi dia tiap-tiap langkah dia bagi kita mana ni langkah kita tiap langkah kita. Tuhan boleh ibadat setahun. Langkah mari malam ni kalau dah puasa kau besar lagi pada malam ni kita langkah satu. Mari nak ngaji, langkah satu nak ngerti bab agama, langkah satu nak faham masalah agama, maka Allah Taala tertulis. Allah Taala suruh malaikat boleh bagi kita satu langkah Tuhan akan berikan ibadatnya setahun pahalanya. Ibadat setahun lama ibu apa lama, tapi dengan sebab kita niat banyak mengaji di dalam bulan Ramadan, ataupun kita nak gunakan tertengah semaya dan puasa kita dekat-dekat Ramadan ada bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sejak langkah tu, sumpah ibadat setahun. Sumpah ni dah, kalau Nabi sebut dalam hati siapa dia baca kulhu 3 kali, seolah-olah dia tu khotel Quran sekali. Banyak baca Al-Fatihah, bacakan kulhu 5 kali. Seolah dia khotel Quran 2 kali. Dia baca kulhu Allah 9 kali. Seolah dia khotelkan Quran saat itu 3 kali. Kenapa? Karena dia saat itu pahala dia baca kulhu Allah. Sebab apa kulhu Allah yang besar sangat? Sebab apa besar sangat? Kulhu Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab apa yang besar sangat? Karena kau boleh kata baca kulhu 3 kali, Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala pada dia tu semacamnya khotel itu sekali. Kenapa? Qul huwallahu ahad, yang Allah Taala tulis di sayap diberi. Allah Taala tulis lafaz qul huwallahu ahad di dahi diberi. Allahus Samad Allah Taala tulis di Mikail. Lam yalid wa lam yulad Allah Taala tulis di dahi bagi Israfil. Dan pula wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah Taala tulis di siapa dia? Israfil. Sebab tu baca qul 3 kali itu menepati pahalanya seumpama kita khotelkan Quran itu sekali. Dan sebut dalam hadis juga baca qul huwallah Allah Taala tulis di dahi bagi Jibril. Allahus Samad tulis di dahi bagi Mikail. Lam yalid tulis di Israfil dan Israfil. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad tulis di Israfil. Ini sebabnya, ini pucanya. Dan puca yang Allah Taala kelebihan daripada qul huwallah.
Dan kata sekali lagi, Allah Ta'ala tuliskan kulullah dibagi bagi Abu Bakar As-Siddiq, di Umar Ibn Khattab, dan pula di Ali dan pula di Utsman. Ini sah. Sebab tu yang sah. Sebab apa dia kata sah? Dengan sebab dia saat itu dia lebih. Sebab Tuhan tulis benar-benar ni dituliskan di kawal diberi, di Mikail, di Israfil. Karena di Allah yang mari di dalam majlis ilmu pada bulan Ramadan ni tiap-tiap jangkau dia tu dia bagi pahala, patut dia beri pahala dia seumpama dia ibadat sama. Tu saya boleh mau tahu di apa kalau itu pusing tengok untuk kamu mandi. Mai pahala banyak tiap aku ibadat saham. Tiap aku ibadat saham pusing kita kau dah ini. Sebab manis maya tapi tak ada Allah benar tak nampak. Tapi kalau benar kita nampak kita boleh 10,000, ada boleh 1,000, 2,000, 1,000, benar kita nampak sebab tu kita kacik. Letih pun tak apa, penat pun tak apa tengok sepuluh video dah. Pikul kayu toh dah. Kita tengok semua. Mana yang mau tengok soal itu kita bawa nampak kita. Dua letak kayu toh, mana kelar duit pun ujian. Ujian lek nak kita kalau semaya pak tu jam yang ini dengar ye rasa. Cerak dengar ye yang dia semaya. Kayu tak mau tak ada kata kayu tak sudah. Pak kita tak ada kata pun tidak kuat ni dia sini. Pak tu nak akan itu dah kata masya-Allah. Kalau yang ini menghadap ke Allah dengan lewat dia benar. Tapi dia tak ada dipet tu. Pak tu buat tu dia kerja tu dia boleh 400 dia sekali 300 lah. Tapi yang ngajin Pak dah nampak. Tapi kalau kau kita semaya Pak sudut duit boleh ngobrol ke tak berhenti. Sejak tak cukup dah sama ni. Kalau 300 kena tengok. Kalau 300 supaya boleh sujud kali 50, sujud kali 50. Buat semaya ke ya? Dia aku mau semaya ke 50 kali sujud. Pak kata kerja apa? Ini semaya duit dah. Ini tak ada Allah tak nampak. Benar tak gali. Goyak benar tak nampak, benar tak gelik, benar tak ni kita nak tengok. Sebab tu lah dia panggil payah kita nak nampak. Payah kita nak gali. Sebab tu kita rasa susah. Lepas tu lah kita rasa tak dengar. Kita tengok kita nak pisah kata satu orang. Amo tengok ya Allah masalah belah, kata belah. Tak belah dalam ibadat dia mau belah atau apa. Pada dia kata pagi dia buat ini mau tak tua yang dijak. Dan dia tak ni gunung kain banyak tak tapi mau pakai kafe mau belah buku tadi. Jadi mau agak tak kafe tak ada air tu. Jadi kafe buku ni tu buat agak yang kafe buku dan mulut dia. 15 buku sehari. 15 buku sehari supaya kalau dia jatuh. Akhir-akhir itu diseteria jatuh jadi kerah. Sebab banyak dapat pakai kafe. Yang kata kalau dunia kita buat boleh jumpa pakai kafe namanya belawet dia. Kamu tadi kau buku tak apa kata nak belawet, belawet sampai sini tak. Kata apa? Nak semandi. Ini kalau semandi itu payah lah sikit. Jadi gitu tu lah kan. Kata semandi. Lepas tu orang yang mari ngaji dalam bulan puasa, dia setiap langkah dia terhawi seumpama ibadat dia sama. Wa yakunu mani tahtal arsy dan ada serta aku di bawah arasy. Ada serta aku saat orang ini di bawah arasy. Pada masyarakat di bawah arasy. Anak orang atas surga. Atas surga isok arasy. Akhirat isok tak datang. Nanti datang ni tak mana datang sedikit ada tak luaran. Akhirat isok tak datang. Semua lu, semua keluar saja. Tak ada saya tak ada nyapang kayu, tak ada yang digapo bayang itu bayang ini, mereka bayang di arah saja. Sebab apa? Yang ini sebab oleh panggil pada akhirat esok tak ada bayang lain, mereka bayang di arah ilahi. Kita sebab di hari itu tu oleh panggil yang tak ada bayang lain.
Tapi bagi orang mari ngaji di bulan Ramadan, orang ni Nabi kata yang boleh duduk ngaku di bawah bayang arasy. Nyawa aman tu seolah dia ibadat setahun dah setiap lakukan seumpama ibadat setahun, maka seolah-olah dia saat itu boleh duduk di bawah bayang arasy dan mengaku wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan. Agak ini. Iwapa siapa yang mengekali ia di atas Jumaat. Dia mengekali di atas maya Jumaat fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Dia saat itu mengekali dalam bulan Ramadan ini, a'tahu Allah Ta'ala, memberi akan dia oleh Allah Ta'ala bi kulli rak'atin, dengan tiap-tiap rakaat semaya Jumaat ini madinatan. Tuhan buat satu negeri dia. Tuhan buat satu bandar dia. Bagi orang yang jaga Jumaat di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap-tiap rakaat yang dia semaya dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu bandar, satu Madinah bagi orang. Kemudian satu Madinah bagi orang ini tumla'u minni amillahi ta'ala, yang dipenuhkan Madinah saat itu segala nikmat-nikmat. Kau itu di dalam mana? Dalam mana ada bangkau kedai kalipun ada. Dan kedai dipanggil pun ada. Lepas tu tak boleh. Jual mata pun ada. Jual emas pun ada. Jual buah-buah pun ada. Jual kari pun ada. Penuh dengan nikmat-nikmat. Karena orang yang semaya Jumaat di dalam bulan Ramadan, satu rakaat yang dia semaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi satu bandar bagi dia. Kemudian di dalam bandar ini Allah Ta'ala penuh daripada segala nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu rakaat ini ada. Semaya Jumaat ni ada satu rakaat di dalam bulan Ramadan. Misal semaya subuh yang ada ke semaya Jumaat satu rakaat. Di dalam satu rakaat satu bandar tu jadi dua rakaat tu jadi dua bandar. Waktu dua bandar saat itu Tuhan penuh di dalam bandar daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa nak kata lagi? Kemudiannya wa man birra wa man barra walidayhi fi Ramadan. Yang pertama, orang lapar mari kalau nak ngaji dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia setiap akak semacam ibadahnya setahun. Siapa dia jagakan satu rakaat di dalam bulan Ramadan, ibu bapa hadirin hadirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia tu dah binakan Madinah, Tuhan binakan mana dia saat itu yang dipenuhkan dengan nikmat-nikmat Allah. Dan siapa dia wa man barra bi walidayhi, siapa-siapa wak baik kedua ibu bapa dia. Dia wak baik ibu bapa dia. Fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Siapa-siapa yang wak baik kedua ibu bapa dalam bulan Ramadan, yanalu ghadaban nadharallahi ta'ala birrahmah, nascaya orang ini akan tercampaikan akan Allah Ta'ala dengan rahmat, akan tercapai nazar Allah, yang pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dia sendiri dengan rahmat. Tuhan akan pilih orang ini dengan rahmat. Tuhan pilih dengan baik. Tuhan pilih dengan segala kita panggil manusia kan. Mari kita pergi orang besar tengok kita dengan senyum, orang besar tengok kita saat itu dengan mani muka. Allah Subhanahu wa Ta'ala macam itu apabila di dalam bulan Ramadan kita buat baik dengan ibu bapa kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang ini Tuhan tengok dia, tengok dengan rahmat, tengok dengan suka, tengok dengan kasihani, tengok dengan kesiapan. Wa ana kafilun fil jannah, Nabi kata aku orang jamin dia, orang jaga dia, orang jamin dia fil jannati, di dalam syurga. Wa ma min imra'atin tatlubuna ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha thawabu Maryam wa Asy. Oleh bapaknya ibu bapa, Allah Ta'ala akan pandai kepada dia, yakni pandai rahmat, pandai orang panggil kesiaplah daripada Allah, yakni pandai kasihani daripada Allah Subhanahu
Kalau yang nak kereta bagi untuk lelaki, bukan dia minta kereta daripada Jumi. Nak minta izin untuk lelaki, dia nak pergi ke mana? Ibu-ibu bapa tu dengarnya. Nah, kadang-kadang nak pergi mana minta izin. Jumi kata tak jangan untuk lelaki, kata tak apa lagi. Jumi kata tak lagi lelaki. Nah, waktu isteri orang masuk syurga, dia tak bayar mana nak masuk neraka, dia tak mana. Nah, banyak dia indah, banyak pandangan. Nah, bimbing saat ini nak masuk syurga saat itu, dia buat baik kepada tok lelaki dia klik panggil dah. Tok lelaki masuk rumah dia tu tetep dengan air. Sambil-sambil tok lelaki nak masuk, tok lelaki misalnya dia pun jawab salah. Mereka mandi sapu muka tok lelaki pada nak begini. Dia kalau baru tu apa dalam mau kuku. Mula tu panggil ke apa lama tu jadi dah apa lepas tu bagi pocing, lepas pocing tu jadi pocing, lepas pocing tu jadi atau pada tu jadi potong. Kamu dah apa kita pati adik-adik ketika muda-muda dulu dah. Bola-bola tu tak ada punya apa bunyian, orang bengang gitu semua ada kan dah. Oleh Tino nak boleh masuk ke syurga dia tak ada payah juga. Tiga mana? Nak tiga tok lagi kulit mari sana dia tutup kereta. Ataupun nak dikena nak pergi ke kedai apa gitu ni, yang minta kereta tok lagi. Nak minta kereta tok lagi, yakni yang minta kereta tok lagi sana itu dia ada bulan Ramadan. Dia nak pergi mana dari kedai ni mana apa yang nak pergi mana pergi mana banyak tak apa mana tambah sikit pada mana kau mulung kau ataupun daripada mana ke bagai-bagai yang lain lagi minta kereta daripada apa dia dari bulan Ramadan, maka oleh Tino ni para puai yang minta kereta kepada suami di dalam bulan Ramadan illa walaha zawaqum Maryam wa Asya. Bagi dia tidak ada malaikat pahala bagi Siti Maryam dan pula Sita pahala bagi Asya. Asya ni siapa dia? Bini Fir'aun. Asya Maryam ialah ayah ialah pada mu bagi siapa dia Nabi Isa alaihissalam dan pula Asya ni bini bagi siapa? Fir'aun. Laknatullah alaihi. Patut Tino yang minta izin pada tok laki dia di dalam bulan Ramadan, maka orang ini dia dapat pahala bagi Siti Maryam dan dapat pahala dan ganjaran bagi Asya. Apa tu kita tahu Tino saat itu dan dia nombek lah. Ni kadang-kadang nak pergi ke mana tu deh. Datang minta izin, minta buat kepada tok laki. Patut kita takut di zaman sekarang takut macam-macam. Ada hari ini bingung orang hidup jadi orang ini kita hidup jadi lebih ini demo. Ini macam-macam di hari ini. Patut kita dapat reda Allah Taala ke mana? Dah, kami bakal mikir lah amal-amal ni. Apalagi oleh Tino program ke jatuh kota ada kalau jatuh ada pun kadang-kadang ketik tunggal apa patut tu kadang-kadang jadi basic Tino oleh jatuh apa sing oleh panggil kereta nak hidup ni pun tak banyak orang dah. Hoki mama bangun dia tak apa makan semua nak kek betul apa pasal malu jaga ada pihak ramai. Jangan terima ni kalau hati jahat apa dia mau main awal kata. Kan main awal kan? Kereta berapa tak hidup dia. Pahala teh dia usah. Pahala teh yang sendiri bagi kena lihat kita waktu. Waktu ni dia pagi-pagi duduk kedai kopi mana kata apa? Nama kasih si Jack Menyo. Dok lanjut. Ya, tinggal lagi ni. Budak ni pun nampak sebab tahu ni. Dah ya. Isi kamu yang menyok di kedai kopi pagi-pagi budak kata waktu jadi sungguh pakai ilmu. Nak belajar ni. Budak ni buat tak tahu dalam kisah tadi oleh Tino waktu ni berusaha. Oleh Tino waktu ni berusaha. Apabila berusaha dia orang hidup kedai kopi, pula sama-sama hidup kedai kopi. Nah, budak tu kata je, kedai nak boh dia weh. Teriak lagi weh. Teriak. Kau mana teriak? Nah, aku tak tahu mungkin nak. Aku yang berusaha nak orang lain. Masya Allah. Bahagia
katanya apa mau kita tak hitung dia. Setak tu ni. Kabar apa betul ni? Di betul ni weh. Apa kita sekarang mau di betul ni apa? Makia siapa tu? Nah, lepas makia siapa tu? Kita start lama-lama doa. Ayo makia siapa pagi apa dia tu lepas ni? Asui kereta tu. Kita start lama-lama. Sebab tu lagi kena jaga waktu tu. Orang jatuh juga wakil kepsan. Kalau tak leki kita tak hidup mungkin canggih lagi dia kepsan. Kadang-kadang yang di sini kepsan lain orang tu. Dan tahun-tahun minggu sekali bakal mana beli anak bakal yo sore tak ada anak. Punya tak ada anak kita tahu. Penting pun nempuh lah weh. Kita nempuh tak nempuh dia kata sampai dia mau ngaku dia kata. Tak ya. Tapi asumnya tak. Asumnya tak. Paling je kalau buat nama pong. Yung di bakoba. Gas. Ano gas tu mau jadi sawe tapi tak ada jadi po. Dia di sawe gak bakoba. Banyak gua si kakak besi nyodok itu. Besi kata deh. Ada mengaku tutup ada mengaku seni. Mengaku apa kita belajar harus kita mengaku ni. Maksud nak jaga tu dia panggil benda-benda di sini nak jaga ni. Dekat tengok nak jaga, dia kata buyuk nak jaga. Supaya nak selamat rumah tangga, tu nak jaga. Nah sebab itu dekat-dekat boleh poso kita nak jaga belaka patu. Nah, nak jaga lagi bagaimana. Nah. Patu mana katanya Nabi lagi kata wa man qada hajata akhihi al-muslim fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu alf hajatin yawm al-qiyamah. Siapa yang tunaikan hajat saudara yang muslim, yang tunaikan hajat saudara yang Islam di dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan tunaikan hajat dia 1000 hajat di akhirat. Siapa dia yang tunaikan hajat bagi orang saudara Islam, akhihi al-muslim, qadallahu ta'ala lahu alf hajatin yawm al-qiyamah. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan hajatnya 1000 hajat di akhirat. Akan nak sebanyak kali kata-kata semua di pada masyarakat itu cekak dah. Kata-kata di pada masyarakat masya-Allah dah hajat tu banyak sana. Kadang-kadang ketika nak malaikat email amalan tu nak email amalan tak amalan bajikan tak amalan bajikan tak amalan bajikan sub sampai langit kita. Mai pula amalan kejahatan, mai amalan kejahatan letak nak lagi dia tapi tinggi kejahatan. Malaikat katanya nak mung di hari ini kalau kira patu di antara kejahatan dengan masa kelaku pakai maka masalah mungkin masuk syurga tadi. Mungkin kita isgome lagi untuk menuju syurga. Oleh ini kita kata Allah jalan ratus-ratus tahun nak beli satu batik. Jalan dicari mau dia temu mau dia tak ada nafsi. Hari ini mung ke aku. Dicari pak dia temu pak dia jalan ratus tahun di pada masa maka pak kata nafsi. Dicari kata mung ke aku. Tapi oleh mana ia tunaikan hajat saudara di dalam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan hajatnya di akhirat 1000 hajat. Hajat kesusahan di masyarakat, hajat kesusahan ketika pagi daripada kubur, hajat dia masuk labina, ambil syurga sang itu, atau belum masuk syurga, Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan bagi dia. Akan tunai bagi orang-orang yang jago di dalam bulan puasa. Kemarin kita umpamanya tu, tengok pokok itu, nampak itu kami oleh kampung kita sini, insyaAllah dah. Jadi kita beri kesimpulan lah di dalam bulan Ramadan yang ada siapa ni. Yang pertama sekali, kita jagalah masalah, semangat kita. Dan kita jagalah puasa kita. Kita jagalah lidah kita. Maka Nabi katanya, oleh yang syurga panggil 40 ni. Yang pertama oleh baca Quran,
yang keduanya orang jaga kalida, yang keempatnya apa dia? Yang orang yang keduanya orang jaga kalida, dan pula yang keempat, yang ketiga saat itu dah. Makna kata dia saat itu dimakai kepada orang lapar. Yang keempatnya orang puasa di dalam bulan Ramadan. Orang ini dilama-lama boleh syurga, semua masuk ke dalam dia. Yang pertama orang jaga Quran, yang kedua yang jaga lidah, yang ketiga yang dimakai kepada orang lapar, yang keempatnya ia puasa di dalam bulan Ramadan. Kapan katanya dapatnya aku mimpi ketika bulan Ramadan malam mula-mula aku mengantuk sangat-sangat, maka membenih akan daku ngantuk, maka dia dulu dari sering aku mimpi tengok gapo syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam mimpi dan dalam syurga sana aku nampakkan bidadari, muka bidadari ini cerah dan cuaca berkeliling dan bersinarnya semacam matahari. Maka bidadari kata aku ni Allah Taala sedia bagi lil hamidin. Orang yang kata alhamdulillah, alhamdulillah, dan orang yang juga yang orang yang berpuasa dengan Allah, dan orang ini berrokok dengan Allah, dan orang ini bersujud dengan Allah. Aku ni nahnu lil hamidin, as-saimin, ar-raki'in, as-sajidin. Yakni orang yang berpuasa dengan Allah, orang yang kata alhamdulillah, alhamdulillah, dan orang yang saat itu berrokok di dalam waktu malam, dan pula orang ini ia bersujud dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa dan pula bidadari itu katanya. Patu bagi siapa dia jaga bulan puasa, dia terutama diri ngaji dalam Al-Quran, dia lapar mari nak ngaji dalam bulan Ramadan, nak ngaji Al-Quran, di dalam lapar dia itu satu jaga Allah Subhanahu Wa Taala, dia seumpama dia ibadah masa dia setahun. Patu kalau dia jaga lagi, jaga daripada masalah bulan Ramadan dia lagi, dia semaya satu rakaat daripada semaya Jumaat, Allah Subhanahu Wa Taala dia saat itu. Gapo dia? Yang insya-Allah Allah dia saat itu dah membinakan satu Madinah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan oleh wafat kepada dua ibu bapa Allah Subhanahu Wa Taala pilih kepada orang ini yang dengan rahmat Allah dan dahaga bagi syurga bagi dia. Nabi kata akulah orang yang jaminkan dia di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah sama-sama kita pakak berfikir, apakah benar bukan kita dengar malam ini semata-mata dengar, patut kita pakak berfikir, patut kita pakak berenung. InsyaAllah ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada malam dah, malam ini pun membawa kepada tempat bagi tak habis tempat, uang tak habis tempat, malam tempat itu. Apa tu kalau kecil pun jadi tak itu pun agak kemahampir lah mula sekali pada ini untuk khotib kita sini ada kemakan semua. InsyaAllah kita berharap kali ni apa tu apa tersebut lah nampaknya ini pun kau tu memandai apa tu apa mau boleh ambil itu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat mana orang kecil ada mau tak ambil kuasa tak sedap 5 weh atau tak ada udus sedikit. InsyaAllah kita harap kalau kita masjid kita bermakmurah, masjid kita dia kata innama ya'muru masajidallah, mana imarah masjid itu bukan semata sampai jadi kalau kita nak situ kampung kita ini amal. Kalau kita nak makmur kampung kita, kalau kita nak makmur dengan amalnya yang pertama. Berarti imarah ni ada hissiyatan, ya ada batinatan, ya ada caranya hissiyah, yang cara kita bersedih, cara kita sampai sedih, nak molek sedih, tulis kok sedih, berita ini jomi, berfai apa ini. Hal ini dia panggil imarah zahiratan wa hissiyatan, ini zahir. Dan imarah nak maju sedikit lagi satu kali lagi, yakni kita nak imarah dengan ibadah, ibadah dengan puasa, ibadah dengan baca Quran, hidup dalam pas maya daripada wirid-wirid. Orang kampung makan mari sedih, jauh kecil situ ya. Nak tengok kampung maju tak maju, nak tengok sedih sebab hati kampung duduk sedih. Hati kampung duduk sedih. Kalau tengok sedih itu makmur, sedih itu imarah, orang itu ramah semaya Jumaat, orang ramah berterawih, orang ramah akan jaga amal masjid, insyaAllah kampung itu ramah. Karena hati itu, orang hati itu, tangi dia wasam baca Quran. Dan hati itu dia wasam baca sebab kata la ilaha illallah. Dan pula apa
semaya sunnah. Apa berarti hidup dia pasal nak baca Quran? Apa berarti hidup dia pasal nak sedekah? Sebab hati dia tak ada qaswatul qalbi, tak ada kerak hati dia tu ledif, jadi lemah lembut. Sebab tu dia pasal nak waktu pada pagi dia. Di hari ini kita kena pisahkan hati kita, kena lembut. Lembut dengan Allah. Apabila tak ada tangis teriuk, apabila tak ada tangis menangis, ngayuh dengan Allah, Allah insya-Allah selamat. Kampung-kampung sendiri ini, kita harapnya begitulah. Sedang kamu di ceramah di Pekong. Ada ceramah di Pekong saat itu, balas satu lagi ngaram. Balas satu daripada foto dulu lagi. Padahal Pekong tu duk mari rumah saat itu duk kecek apa Pekong yang terbawa. Bila apa boleh mari sini, kita kata insya-Allah lah kali kita luar-luar lagi kita kaji lah. Balas satu yang tinggal tu bertahun-tahun dah tak ada semuanya mau tinggal. Jadi tempat untuk kadang-kadang kamu nak hidup itu kami semai. Jadi mana tu mau ceramah nampak ceramah di Pekong tu di makan nasi balas satu semuanya show situ tak sudah makan nasi sudah semuanya saat itu rumah makan nasi rumah satu lagi dan semuanya rumah tu mau ceramah atau gimana belum nak ceramah tu ziarah kubur atau tua berkat-berkat di buku. Dapat tu orang di Pekong mari tu ya bercerita kita tahu apa alhamdulillah balasah kita hari ini hidup Jumaat 5 waktu. Dulu tak ada hidup, tak ada orang semaya. Lalu yang hidup lepas ada bapa ceramah ni alhamdulillah hidup semaya. Patut di masalah situ juga hidup dengan seminggu 2 kali. Patut tiap-tiap malam di Jumaat ada orang arwah, ada orang tahlil. Alhamdulillah hidup. Sebab tu nak hidupkan kita yang nak hidup amal. Kampung-kampung kalau iman dan pula kemakan dan oleh kampung tak hidup amal, kita tahu masjid kita tak hidup. Benar tahu? Kalau nak fikir mana keluar tengok pakai kalau masjid ini tahu sikit. Orang luar tengok apa orang dah kata kampung kita tak ada. Sebab apa? Amal tempat kita tak ada. Kalau misalnya di kampung kita saat itu orang kata mana semua orang gaduh dengan semaya, semua gaduh dengan ibadah, semua gaduh dengan amalan bagi masjid. Itu yang nak tengok. Sebab itu kita berharap oleh pendapat ini, insyaAllah lah kita terbakat jaga amalan, jaga lah wirid-wirid pas maya. Atau email kita ada bawa cekak dengan yang tinggal timnya boleh. Timnya boleh ke pakai dua ikut nak salih ada buat sini. Timnya nak ada bersih. Kalau ada boleh. Hati boleh sudah diri, bang jadi kita berdoa dah. Kurang sedikit lah bersatu. Terus subhanallah, 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 subhanallah. 33 alhamdulillah, alhamdulillah. 33. Nah Allahu akbar, Allah banyak kok ni. Nampak ini tapi kuat yang ada. Nampak ini kan? Dia sudah payah pak kamu tengok kuat kira. Kau kuat tak kali pun tak naik kali pun juga. Pada tiga semuanya lain. Wih ada apa? Kita tak ikut, tak ada. Astagfirullahalazim, tak ada dedator. Amin ini. Sebab tu benar, tapi oleh itu lagi waktu deh. Sebab benar kita pernah ajar, kita ajar insyaAllah. Kita pernah ajar. Kalau orang ajar sekian wajib masuk biasa, ya aman. Ya kawak qasda, kawak qamani, kawak qalaza, ada alawatul iman, tapi ya kena ajar. Kalau tak ajar, ya tak hati. Kalau ajar ramunya, ramu kok. Assalamualaikum, sekarang mulawak kata lima, kata abad itu. Dia ajar baik tu lah. Kita dibak tu. Kalau kita ajar pas mayat tu, Astaghfirullahalazim, 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Adapun ya Rabbi ana zalamtu wa ana asatu wa ana jahiltu. Kalau kita kata hari sama yang tak betul. Bahkan apabila kita berseruak jadi amal istiqamah, kita selesai kan nanti. Yang ada jadi dia tak sahaja sebab dia tak ada buah, dia tak ada istiqamah. Pasti kita amalan apa jismani kita lagi makan dengan nasi kapu, ngadu papang dengan buluk sama kotor jismani, tapi rohani ada biasa. Sebab tu banyak penyakit tu. Sebab tu orang yang di zaman sekarang banyak penyakit.
Sebab apa makan kismani saja. Dengan tupak dakak, dengan nasi kerabu tambah, dengan teh susu tak teh susu. Tapi rohani la ilaha illallah satu orang lain. Satu banyak penyakit macam-macam itu darah tak ada langsung daripada la ilaha illallah. Darah tak ada langsung subhanallah, darah tak ada langsung qul huwallah, darah tak ada langsung baca Al-Quran. Sebab tu banyak penyakit yang ini. Jismani wiknya kadang 3 kali tak cukup lagi dengan dia tak tinggi. Tapi rohani itu tak ada. Pada dalam tubuh atau kelam semua itu kok rata apa tapi jiwa tak ada. Jik dia tak ada. Tak tahu nanti nak jadi pakok maksudnya dia pamiko maksud. Bah rohani yang tak ada. Makanya roh tak ada. Giza rohani tak ada. Makanya untuk ini rohani yang tak ada. Agama dia katanya insyaallah daripada dituduh dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita insyaallah dah apa ini dah. Masuk mana dah. Tapi tak ada apa lagi kita kita apa ingat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana ya Allah wa taqdi lana biha min al-hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha min al-darajat wa tuballighuna bis-salawati min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat wa 'ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amina bil 'ilmi wa zidna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jannina bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yarfa' wa du'ain la yustajab. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika ma nawwarta al-ardha bi nuri shamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an, Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa zidna fahman wa adna wa adaban. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min al-ulama'il 'amilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya,